Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas hujah-hujah tadi. Sidang Dewan yang dihormati, gelanggang perbahasan akan diteruskan lagi dengan mempersilakan Yang Berhormat Puteri Nordalila Sufiah binti Abdul Hakim, Menteri Kedua Kerajaan, untuk menyampaikan bidasan dan hujah-hujah beliau. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, Barisan Kerajaan, Pembangkang dan sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Bergerak sebagai timbalan Perdana Menteri pada hari ini, ada 3 gerak kerja yang akan saya lakukan. Pertama, menegaskan pendirian meja kerajaan. Kedua, menganalisis dan membidas meja pembangkang. Ketiga, membentangkan hujah kedua dan ketiga. Terus ke gerak kerja pertama. Saya tetap yakin dan tegas dengan pendirian kami bahawa disiplin bermula dari rumah dengan melihatkan kepada kekuatan-kekuatan institusi kekeluargaan sebagai pemula dalam membentuk dan mendidik nilai murni dalam diri anak-anak. Pertama, kekuatan pembentukan mental dan emosi. Kedua, kekuatan pembentukan sahsiah dan kerohanian. Ketiga, kekuatan pembentukan interaksi sosial. Sebelum saya meneruskan hujah di meja kerajaan, boleh untuk saya mengulas terlebih dahulu kes meja pembangkang. Izinkan saya membidas Ketua Pembangkang. Seawal bangkit Ketua Pembangkang, beliau tidak pernah menceritakan asas bangkangan. Beliau juga tidak mencirikan kayu ukur yang digunakan untuk melihat keadaan bukan bermula dari rumah. Adakah melihatkan kepada masalah yang dihadapi keluarga? Atau melihatkan kepada kes penceraian yang berlaku? Atau melihatkan kepada kes keganasan rumah tangga? Atau melihat kepada kes juvana dalam kalangan remaja? Sebab itulah mereka hari ini sekadar melampak-lampakkan masalah yang berlaku dalam sesuatu keluarga dan terus menghukum ibu bapa bukan pemula pembentukan disiplin di rumah. Seolah-olah ibu bapa tidak menyumbang apa-apa untuk pembentukan disiplin di rumah. Saya tuntut pembangkang kedua menjawab perkara ini. Bidasan selebihnya saya serahkan kepada Menteri ketiga. Tuan Yang di-Pertua Dewan, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita bergerak ke hujah kedua di meja kerajaan. Saya akan ceritakan kepada anda kekuatan institusi kekeluargaan dalam membentuk sahsiah dan kerohanian murid. Murid yang mempunyai nilai disiplin yang tinggi adalah mereka yang mempunyai pegangan agama yang jelas dan tingkah laku yang terjaga. Mereka mampu memandang beza tindak laku yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan bagi menjaga maruah diri, keluarga, agama dan bangsa. Maka, apakah yang ditawarkan oleh institusi kekeluargaan untuk membentuk nilai ini dari rumah? Menurut Dr. Halim Awang, pensyarah Sains Sosial Universiti Malaya mengatakan, institusi keluarga adalah kunci sebenar untuk membentuk kekuatan kerohanian dan sahsiah anak-anak. Ibarat bulan terbuluh, biarlah dari sekiranya tidak dididik di peringkat awal untuk menunaikan solat, berpuasa, sedekah, menghormati orang tua dan nilai lain, anak-anak pasti akan terpengaruh dengan budaya negatif. Sebab itulah, dalam kajian penerapan elemen kerohanian terhadap remaja oleh Dr. Nur Hafizah menunjukkan hampir 75% remaja Malaysia bersetuju pendidikan agama dan pembinaan akhlak bermula dari rumah semasa mereka kecil. Mereka juga akui ada ibu bapa yang tidak mempunyai ilmu agama yang sehebat guru agama di sekolah. Namun di rumah, mereka tetap diajar perkara asas seperti solat, berzikir, bercakap dengan nada lembut, berjalan menunduk tanda hormat dan banyak lagi nilai lain. Jelaslah, keluarga menjadi pemula untuk murid membina kekuatan kerohanian dan sahsiah. Jika bukan dari rumah, saya tuntut pembangkang buktikan di manakah bermulanya didikan asas agama untuk anak-anak. Tuan Yang di-Pertua Dewan, mari kita bergerak ke hujah kedua di meja kerajaan. Kekuatan institusi kekeluargaan dalam membentuk interaksi sosial. Sebelum saya teruskan, para pandit sekalian,
bagaimanakah pihak sekolah membendung masalah murid yang terlibat dengan jenayah? Kami di pihak kerajaan tetap berteguh dengan usul kami, iaitu disiplin murid bermula dari rumah dan bukan dari sekolah. Saya teruskan. Murid yang mempunyai nilai disiplin yang tinggi adalah mereka yang mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang tepat, gerak tubuh yang bersesuaian dan idea yang bernas. Mereka mampu menilai dan menganalisis sesuatu idea dengan sifat empati dan simpati. Maka, apakah yang ditawarkan oleh institusi kekeluargaan untuk membentuk nilai ini dari rumah? Menurut Profesor Madiana Bahiyah, Dekan Pusat Pengajian Komunikasi USM, ibu bapa di rumah adalah pemula dan tonggak utama untuk membina kekuatan interaksi sosial dan komunikasi anak-anak pada peringkat awal seawal bayi lahir. Hal ini adalah bagi memastikan anak-anak dapat mengenali dan memahami perasaan dan apa yang difikirkan oleh orang sekeliling. Sekiranya tidak dibentuk dari kecil, anak-anak akan sukar untuk berkomunikasi dengan rakan-rakan di sekolah, terutama ketika menjalankan aktiviti bersama. Sebab itulah, dalam kajian interaksi sosial dan komunikasi kanak-kanak oleh Dr. Wan Nuraini, pensyarah kanan UiTM Tunguan mendapati 65% kanak-kanak Indonesia yang berusia 5 hingga 12 tahun boleh berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang sopan, suara yang terang dan jelas, intonasi yang menarik dan gerak tubuh yang difahami adalah kerana mereka mendapat didikan awal interaksi sosial di rumah bersama ibu bapa dan ahli keluarga terdekat. Jelaslah, keluarga menjadi pemula untuk murid membina kekuatan interaksi sosial. Jika bukan dari rumah, saya Pembangkang buktikan siapakah pemula untuk mendidik interaksi sosial anak-anak. Tuntasnya, saya telah tunjukkan kepada seluruh Dewan bagaimana institusi keluarga berperanan dalam membentuk kerohanian interaksi dan aspek interaksi sosial. Sekali lagi, saya dan ahli perwakilan tetap dengan pendidikan kami. Disiplin murid bermula dari rumah. Sekian, mohon usul diterima Dewan. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Dewan yang dimuliakan.